Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahlan. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan ayah yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita membaca Ummul Furqan. Dan dengan izin Allah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi SAW, kepada kaum kerabatnya, kepada para sahabatnya. Seterusnya kita hadiahkan kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada ayah mertua kita. Tidak lupa juga pada pasangan kita yang kita kasihi, juga kepada anak kita. Sebutkan satu persatu. Dan juga kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Di Nabil Karim wa alihi wa ashabi kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya halim, Allahumma balligh maqasidana fa innaka khairul raziqin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah ibu dan ayah, hampir sebulan lebih kita tak jumpa ibu. Minta maaf pada bulan 7, 8 hari itu tak dapat, atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Asalnya itu jadi lala tak jadi je gue. Itulah kita merancang, Allah pun merancang. Allah adalah sebaik-baik perancangan. Saya kalau benda yang melibatkan keluarga tu dah tak boleh buat apalah, kan? InsyaAllah. Baik, jadi ibu, kali terakhir kita pada hari Arafah, esoknya hari Arafah, bulan 7. Betul? Bulan 7, masa tu bulan 6 kita bahaskan tentang pengenalan tentang faraid. Kita dah masuk faraid ni. Dah pengenalan tentang hadis Nabi tentang faraid kita dah bahaskan. Kita dah cerita tentang kenapa Nabi suruh belajar ilmu faraid, apakah kepentingan kita belajar ilmu faraid. Penting sangat kita belajar ilmu faraid. Ya. Saya tak masukkan lagi kitab. Ni belum masuk kitab lagi. Ini pengenalan ni saya ambil daripada beberapa kitab. Baru nanti baru setajuk tu baru kita akan bagi kitab. Ya. Baik. Jadi kemudian pada hari Arafah tu, pada bulan 7 tu kita bahaskan tentang bab faraid, tetapi kita buat pengkhususan kepada buat korban. Boleh tak buat korban orang yang telah meninggal dunia dan sebagainya. Betul tak? Dan pada hari ini ibu, pada hari ini kita akan bahaskan satu, iaitu yang disebut tentang tanggungjawab harta si mati. Tanggungjawab harta si mati. Ibu, bila meninggal, harta itu bukan lagi harta si mati, bukan harta saya. Ingat, kita kena fahamkan betul-betul, bila sekarang ni harta saya, bila saya meninggal, ini bukan lagi harta saya. Ni tadi lepas sembahyang maghrib tadi,
ambil apa ni handphone ni tadi, ambil nak tutup apa ni silent mode kan untuk ni. Dapat satu WhatsApp masuk tadi betul-betul hari ni. Pukul 7.08 maghrib. Agaknya tengah-tengah azan dia teringat. Dia kata Assalamualaikum, kongsi. Sebab selalu orang hantar WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, saya dah balas dah. Assalamualaikum Ustaz, ada orang suruh saya tanya. Biasa. Dia kata Ustaz, yang tanya ni doktor. Ni doktor dia ada klinik. Soalan dia kata, seorang wanita telah meninggal dunia, seorang ibu telah meninggal dunia, dia kata. Semasa hayat dia ada kuasa, dia ada kemampuan untuk dia pergi haji. Tetapi dia tak ada wasiatkan pun suruh pergi haji. Bila dia meninggal, dia tak dapat pergi haji. Ibu, tengok dia ni ada kuasa, maknanya dia ada tenaga, dia ada duit. Kenapa hari ni macam bergemuk Tetapi bila dia meninggal dunia, dia belum sempat mengerjakan haji. Kemudian anak dia kata, tetapi ibu saya tak ada wasiatkan untuk pergi haji. Dia bila masuk bab wasiat nanti, kita belum masuk bab wasiat. Wasiat untuk perkara ibadah, dia tak perlu wasiat. Mak saya tak ada suruh pun bayar duit zakat. Tak. Zakat tu wajib. Betul tak? Benda ibadah tak perlu wasiat. Waktu hidup dia mampu. Sekarang contoh, saya mampu pergi haji. Duit dah ada, tenaga ada, tetapi belum dapat tarikh. Tak ada tarikh. Yang lambat 2047 Tuan Imam, belum tentu sempat tak sempat, tengoklah 2047 kan, nak ikut muasasah macam muasusah. Macam susah, macam muasusah kan. Jadi saya dah mampu dari sudut wang ringgit, tenaga, tetapi tak dapat kerana tunggu giliran. Tiap-tiap tahun juga buat kita buat permohonan kan, tapi yalah, kena utamakan lagi. Jadi ibu, sekarang ni kalau saya meninggal malam ni kan, memang saya akan menikmati pun. Tak terkejut ibu. Mati tu pasti. Betul tak? Mati tu pasti. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau saya meninggal malam ni ibu, maka isteri saya wajib membuatkan haji untuk saya. Tak perlu tunggu wasiat. Kerana apa? Kerana haji itu sebab saya dah mampu, cuma tak dapat tarikh. Maka waris saya wajib membuatkan badal haji. Tetapi kalau misalnya saya dah pergi haji, dah, maka hukum pergi haji kali 2 hukumnya sunat. Betul tak? Sama juga buat umrah. Bila pergi haji, kebiasaannya kita buat umrah kan? Betul tak? Ibu pergi haji buat umrah tak? Betul. Walaupun ada. Saya tanya dengan bahagian haji, dia kata betul, ada Ustaz. Ada orang yang pergi haji tapi dia tak buat umrah. Betul tak? Dia biasa haji kiran. Yang pertama. Yang keduanya bagi diterhormat. Macam mana Perdana Menteri datang nak buat haji kan, dia datang waktu nak tu je haji, lepas tu dia balik. Betul tak? Kita sebulan kat situ kan. Dia hari ni habis je terus balik. Jadi dia tak buat umrah. Tapi dia pernah pergi umrah. Sesiapa yang dah pernah buat haji dan umrah, maka haji kali kedua, umrah kali 2 hukumnya sunat. Maka tidak ada tuntutan untuk buatkan badal haji atau badal umrah untuk dia. Ustaz, saya nak buat haji untuk almarhum mak saya Ustaz. Dia dah pergi haji belum? Dah. Tak ada kewajipan. Kerana apa? Kerana keutamaan adalah hutang si mati. Bukannya buat haji, bukannya buat umrah. Sebab dia dah pernah pergi. Bayar hutang wajib. Ada hutang ibu awak tak? Hutang tu ada Ustaz, tapi itulah, saya ingat saya nak buatkan badal umrah. Tak payah. Kalau ada ejen datang ni, kena ni, dapat berkat. Tak. Dah pernah buat umrah kan? Dah pernah buat haji kan? Tak ada. Tu kena faham.
Itu sebab kalau ibu tengok tanggungjawab harta si mati, meninggal saja, pertama urusan jenazah. Tetapi ingat, pengurusan jenazah tidak termasuk kenduri, tak termasuk. Kenduri itu tak guna duit si mati. Jangan guna duit si mati. Jangan guna duit si mati. Bukan guna duit si mati. Nak guna mana Ustaz? Tu, duit khairat masjid. Lagi. Sebab tu bukan harta pusaka. Apa lagi nak guna duit untuk buat kenduri? Tu, orang sumbang. Kalau orang datang sumbang kan? Guna duit tu. Kan bagus guna duit tu. Sebab memanjangkan lagi sedekah orang yang bagi. Tetapi guna duit si mati jangan. Kerana apa? Sebab duit si mati tu bukan lagi duit si mati. Dia duit waris. Faham tak? Baik. Dah selesai urusan jenazah. Mandi, kapan, sembahyang tanam. Upah tu siap. Tidak termasuk kepuk. Tak termasuk. Nak buat kepuk ni termasuk. Ustaz kata urusan jenazah ni masuk kepuk, kayu jati. Tak termasuk. Tidak termasuk. Kena faham? Urusan jenazah, para ulama kata apa? Upah mandi, upah kapan, upah tanam. Betul tak? Sembayang. Kadang-kadang orang bagi duit syagati kan, orang sembayang kan. Betul tak? Selesai. Tidak lebih daripada itu. Baik, kemudian yang kedua, hutang. Selesaikan hutang dia. Hutang ni banyak. Pertama, hutang dengan Allah. Kita tadi haji, buatkan badal haji. Buatkan badal haji untuk dia. Sebab dia dah wajib tadi. Zakat dia dah bayar belum? Ada emas dekat arah nu, tebus. Tu termasuk hutang kan? Dekat kita gadai ke arah nu, tu kan hutang kan? Hutang lah. Maka kena tebus. Pakai duit semati lah tu. Tebus. Dapatkan barang. Kalau tak nak tebus, apa dia? Jual lah. Dapatkan duit. Betul tak? Tu kena tebus tu. Dah selesai hutang. Hutang dah selesai. Dah hutang. Tak ada satu pun tinggal. Itu yang ada seorang anak tu kata, Ustaz, masalahnya Ustaz, kalau dibayar hutang arwah bapak saya ni Ustaz, tak ada duit lah tinggal untuk kami Ustaz. Dia salah faham. Sebab itulah harta pusaka ni, harta yang rezeki datang bergulir. Betul tak? Ada rezeki ada lah. Tak ada lah, jangan mengharap. Betul tak? Kita usaha tak? Tak usaha. Itu sebab ramai orang dia tak nak bayar hutang mak bapak dia. Faham tak? Hutang mak bapak dia tak nak bayar. Sebab dia kata kalau bayar hutang mak bapak dia, bapak yang meninggal ni, nanti tak ada duit lah tinggal. Memang pun. Sebab bukan disuruh tinggalkan harta untuk anak. Betul tak? Ya? Kamu nak harta, kamu carilah sendiri. Faham Selesaikan semua hutang si mati. Hutang ni ada dua. Pertama, hutang dengan Allah. Apa dia? Puasa. Bayar fidyah puasanya. Betul tak? Zakatnya. Nampak? Kifarah ni kita dah pernah bahaskan. Kifarah sumpah, kifarah nazar. Mak kita pernah bersumpah kena bayar kifarah. Kifarah kifarah bersetubuh di siang hari Ramadan. Kan? Kena bayar tu. Tu hutang tu. Diat, dam, itu termasuk dalam hutang. Dah selesai hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah kena utamakan dulu. Kemudian baru hutang dengan manusia. Tanya, mak kita ada berhutang tak? Hutang dengan mak Bangla tu, dekat kedai acong tu, kan? Ya. Kena tanya. Sebab arwah bapak saya, dia suka ambil barang kedai Cina, kedai acong namanya. Jadi biasa kan, ambil barang tak apa je ambil, nanti kan hujung bulan bayar. Kan? Arwah bapak saya ni tukang masak. Dia part time ni tukang masak, kadang ambil barang. Jadi saya pergi. Kita pergi adik-adik tanya acong, itu bapak saya punya hutang ada tak? Oh, dia tengok buku. Itu haji ada hutang lah, tapi tak banyak. Lebih kurang dalam 100 lebih. Bayar lah. 100 berapa tu bayar. Selesaikan. Dah selesai hutang semua. Tengok yang kedua. Yang ketiga,
Belum faraid lagi. Belum. Tadi pagi saya kuliah di Masjid Taman Kasih. Tajuk dia harta sepencarian. Seronok tengok. Berkedepan semua. Kan gini. Yang perempuan denganga tengok. Kan? Harta sepencarian. Belum masuk lagi tajuk tu. Penting. Tapi tajuk tu nanti bikin kita akan bahaskan. Baik. Yang ketiga, selepas dah selesaikan hutang, tuntutan harta sepencarian. Kena buat tuntutan dulu. Harta sepencarian kena buat dulu. Ibu, ni berlaku ni. Sekarang tak ada kita. Ni anak-anak kita, Ustaz. Anak saya cerai, Ustaz. Ustaz, menantu saya meninggal, Ustaz. Nampak tak? Menantu kita meninggal. Kita ada anak kita perempuan. Anak kita duduk rumah. Betul tak? Menantu kita pula ada mak bapak. Kita ada besan lagi mak bapak. Tahu tak rumah yang dia duduk tu akan ada bahagian mak bapak dia. Kan susah. Betul tak? Betul. Betul kan? Betul. Kalau besan kita yang okey tak apa. Kan? Besan kita macam anakku Sazali harus kena halau nanti. Ini berlaku. Penting ada deklarasi harta. Kan? Siapa-siapa yang beli rumah nama bersama. Kan? Ibu, saya minta maaf ibu. Yang suami isteri yang duduk rumah. Sekarang kita duduk rumah ni kan. Rumah kampung kita adalah siapa nak Ustaz? Memanglah. Sekarang rumah kampung orang cari. Buat homestay. Betul tak? Ya. Bila mak aku nak Ninggal nanti aku ni nak buat homestay lah. Buat kolam renang satu. Orang Bandar kan suka balik kampung, betul tak? Hush, ibu. Betul tak? Ya, kawasan cantik, tenang, damai pula, tepi hutan. Betul tak? Tambah kolam sikit, buat homestay, letak. Satu malam 1,200. Berebut orang Bandar nak datang. Betul tak? Ya, rumah bentuk cantik je. Ya, sekarang. Sebab saya duduk kampung, kita tahulah. Kita duduk kampung kan? Saya duduk kampung. Tenang, damai je. Nampak? Kena hati-hati. Deklarasi harta penting. Untuk harta sepencarian. Jadi, tuntutan harta sepencarian dulu. Nak buat dekat mana? Dekat mahkamah. Harta sepencarian, dia tidak ada dalam hukum Islam. Tak ada Harta sepencarian tidak ada dalam hukum Islam. Cari dalam kitab faraid. Tak ada. Tak ada. Tetapi dia ada dalam perundangan syariah di Malaysia. Dia tak ada dalam hukum Islam, tetapi ada dalam perundangan syariah di Malaysia. Kerana apa? Kerana adat di Malaysia. Itu sebab dalam bab faraid ada hukum yang kita gunakan dalam kaedah fiqah, iaitu al-adatul muhkamat, adat setempat yang tidak menyanggahi syariat. Boleh. Ustaz nak buat tuntutan harta sepencarian ni, kan, dekat mana? Apa yang boleh? 3. Kematian, perceraian, poligami. Ibu kena tahu ni. Dapat tahu dia suami kahwin nombor 2, dapat tahu je, pergi mahkamah, pergi jual agama. Cik, saya ni suami saya dah kahwin nombor 2, jadi saya nak buat tuntutan harta sepencarian. Jangan mengamuk. Takbir ngamuk. Tak bijak. Kita buat tuntutan harta sepencarian. Gitulah. Ibu tu dah angkat tangan tu. Dia nak tanya. Silakan ibu. Tak nak tanya pula. Baik, tak apa. Benda tu nanti kita akan masuk. Jangan takut. Kemudian, itu pun jika ada. Kalau tak ada, dah selesai tuntutan harta sepencarian, maka yang keempat, wasiat. Tengok, si mati ada wasiat tak? Ada buat wasiat tak? Kalau ada, keluarkan 1/3 harta. Bapak saya ustaz, dia pernah cakap, kalau dia meninggal, dia nak bagikan harta dia kepada surau ni, surau Pariyani ni. Maka keluarkan 1/3 daripada harta dia. 1/3 ni lebih kurang dalam 33% daripada harta dia semua. Kumpulkan harta 33%. Bagi pada masjid surau. Nampak? Sebab kalau dia kata apa?
saya, arwah bapak saya kata apa, dia nak bagi rumah ni kepada masjid. Tak boleh. Sebab dia 1/3 daripada rumah saja. Maknanya bahagian rumah tu 1/3. Kecuali lah kalau satu rumah ni, sebab rumah ni kalau nak bagi semua tak boleh. Sebab bahagian-bahagian yang lain tu ada bahagian anak waris dia. Maka cara nak bagi, waris-waris dia yang ada bahagian tu kena melepaskan. Dipanggil taharrush, melepaskan hak rumah tersebut, baru boleh. Itu dia 1/3. Dah selesai wasiat 1/3, kita tengok muafakat ataupun hebah. Yang ini orang salah faham. Hebah. Tengok si mati ada buat hebah tak? Atas nama siapa dia buat hebah? Sebab harta-harta yang dah hebahkan tak boleh tak jadi harta pusaka. Oh, rumah ni dia dah hebahkan. Oh, kereta ni dah hebahkan. Maka yang dah dihebahkan dah tolak. Tak ada lagi, tak boleh, bukan harta pusaka. Itu sebab saya kata tadi, rumah tu deklarasi harta. Kan? Baik. Muafakat. Kemudian dah tolak hebah, muafakat apa dia? Tengok harta-harta yang bukan harta pusaka. Mana harta yang bukan harta pusaka? Dia ada 8, nanti kita akan cakap. 8 yang bukan kategori harta pusaka. Dah tolak, baki tu. Yang ke-6 barulah cerita faraid. Bukan meninggal dah terus cerita faraid. Tak. Dia kena melalui 6 proses ni nak sampai kepada faraid. Itu sebab faraid ni last sekali. Dah tolak hutang, dah tolak haji, dah tolak wasiat, dah tolak harta sepencarian, dah tolak. Baki yang tinggal. Tu yang dia kata tadi. Kalau tolak semua, Ustaz, mana tinggal? Tak ada tinggal apa lah, Ustaz. Tinggal sikit je. Itulah bahagian kamu. Betul tak? Itulah bahagian kita. Betul tak? Bapak kita beli rumah. Kan? Kalau beli rumah siap insurans tak ada masalah. Beli rumah tak ada insurans. Betul tak? Meninggal, kena bayar cash. Betul tak? Kena bayar habis. Betul tak? Bayarlah habis rumah tersebut. Oh, baki tak banyak, tinggal 20,000. Harta ada berapa? 100,000. Tolak 20,000. Selesaikan hutang. Itu hutang kan? Tolak. Tinggallah 10,000. 10,000 itulah bagi faraid. Kena faham. Bukan ambil faraid dulu, baru cerita hutang macam mana. Nah. Dah bagi faraid, baru cerita hutang abah macam mana. Macam mana haji abah? Siapa nak buatkan? Memang taklah. Duit dia dah dapat kat tangan. Betul tak? Ya. 2 minggu lepas saya bagi kuliah dekat Mersing. Saya bagi kuliah kat Mersing, ibu. Kesian ibu tu. Ibu tu suami dia dah meninggal. Suami dia ada tanah, ada rumah, ada kebun. Jadi sebelum suami dia meninggal, suami dah tukar nama pada mak dia. Dah pada isteri dia dah. Cantik lah, bagus lah. Dah tukar. Jadi ibu ni pun buatlah macam mana suami dia buat. Dia tukarkan dulu nama kebun pada anak dia A, anak B, anak C. Dan dia ni tak kerja, dia makan hasil kebun. Sekali selang beberapa ketika kan, tunggu mana hasil kebun tak dapat. Bulan pertama tak dapat hasil, bulan kedua tak dapat, bulan ketiga tak dapat. Lalu dia kata macam mana ni? Lalu ditanya dekat pejabat tanah. Pergi ke pejabat tanah, rupanya tanah kebun itu semua dah dijual. Anak dia dah jual. Berapa ratus ribu? Yang satu tu 100,000, 10,000. Senyap dia. Habis saya nak buat macam mana, Ustaz? Macam tu lah. Nak macam mana lagi? Dah jual. Dia kata saya pun tak tahu cakap apa, Ustaz. Apa masalah juga kan? Betul tak? Itu sebab penting deklarasi harta. Penting kita nak buat hibah bersyarat. Mak meninggal, barulah tanah ni kau ambil. Selagi mak belum meninggal, kau jangan ambil. Jangan kata gatal nak jual. Yelah, kalau tidak nanti kesian. Ada ibu tu sampai dia terpaksa duduk rumah sewa tu. Suaminya orang kaya. Bukanlah dia kata kaya, maknanya kaya lah. Ada rumah, ada kereta semua. Ni yang kebas menantu pula. Ni bukan menantu, ni menghantu ni. Anak seorang je, bu. Dia tu anaknya seorang perempuan. Suami dia meninggal. Bila suami dia meninggal, menantu dia kata tak apalah mak, saya akan uruskan harta abah ni. Betul-betul dia uruskan.
Rumah kereta semua tukar nama dia. Last dia terpaksa lah duduk rumah sewa, kena keluar. Nak buat macam mana? Ini berlaku, Bu. Kenapa saya cakap? Sebab ibu tu sendiri cakap dengan saya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ustaz, anak saya ni tiap-tiap bulan datang rumah saya, Ustaz, bukan bagi duit, minta duit. Tak kerja ke anaknya, Bu? Kerja, Ustaz. Dua-dua kerja, suami isteri kerja. Habis tu kau minta duit ibu. Dia kata apa? Mak kan ada pencen arwah abah. La ilaha illallah. Mak kan ada pencen arwah abah. Mak bukan makan banyak pun. Itulah tak dia lah, duit dia. Betul tak? Kita, ibu, ayah, ini hakikat. Percaya cakap saya tau. Anak patut balik bagi mak duit. Ni anak minta mak duit. Tu minta atuk banyak duit. Oh, bila gaji, bila masuk pencen je muncullah anak saya, Ustaz. Hebat. Saya kata anak ibu tu tak kerja tetap ke? Kerja tetap, Ustaz. Government lagi. Oh, nampak tak? Ibu ni kan penyayang. Betul tak? Bagilah. Ibu kena ingat, apa-apa yang ibu beri pinjam kepada anak, wajib dia bayar bila ibu meninggal. Faham tu? Sebab dia dah masuk harta pusaka. Hutang jadi harta pusaka tau. Kena ingat betul-betul. Baik, itu dia tadi. Itu sebab tanggungjawab harta si mati tadi 6 perkara. Pertama tadi urusan pengurusan jenazah dia. Yang kedua hutang. Ni kena cakap dengan anak ni. Nanti bila mak meninggal ni, urusan pengurusan jenazah kau guna dia abah. Lepas tu selesaikan hutang abah. Kena bagi tahu anak ni. Dah sudah tu, tengok. Ada tak harta pencarian tu? Ni kena bagi tahu anak. Ibu, saya bersyukur sangat. Bersyukur sangat saya, ibu. Ada anak jumpa saya, Ustaz. Saya, Ustaz, bapa saya ni selalu ingatkan kami anak beranak. Ni anak dia cakap ni. Bapa saya selalu ingatkan, Ustaz. Nanti bila abah meninggal kau ingat, rumah ni mak kau punya. Dia tak ada buat pun deklarasi harta. Dia bagi tahu je. Secara apa? Orang Jawa cakap secara verbal. Oh, orang Jawa secara dia cakap, tapi anak tu lekat dalam kepala. Pesan bapa. Ustaz, arwah bapa saya pesan, bila dia meninggal, rumah ni bagi pada mak. Jadi kami ni anak beranak tak tuntut rumah. Subhanallah. Betul lah. Saya ucapkan tahniah kepada bapa dia. Bagus bapa dia. Dia tegas. Ingat, bila abah meninggal rumah ni, engkau jangan ada gatal-gatal nak ambil. Bagi mak duduk, biar mak duduk. Oh, memang betul. Dia cakap dengan bapa saya. Dia kata macam tu, Ustaz, bapa sini garang, Ustaz. Nanti rumah ni bila mak kau dah meninggal, barulah kau ambil. Pandai kau lah. Oh, lama. Betul. Jadi bila bapa dia meninggal, mak dia ni macam raja. Nampak tak? Mak dia macam raja. Anak dia balik. Dia dah cakap, aku tahu nanti bila aku dah meninggal, jangan nanti tak balik kampung. Tiap-tiap minggu gila-gila tengok mak. Jangan kau gatan nak bawa mak hayak ke sana, hayak ke KL, pergi ke Neganu pula. Mak kau dah tua ganyot nak pergi jalan pula, bengkak kakinya. Oh, dia cakap gitu lah. Oh, kita ni ikut mak minggu ni pergi KL. Iyalah. Mana Mak Jah, mana ni kuliah tak ada. Ikut anak pergi KL, Ustaz. Buat apa? Pergi zoo. La ilaha illallah. Nak buat apa? Betul kan? Saya ni kelas cuti seminggu ni ramai, banyak kelas tutup ni. Kenapa kelas tutup? Ikut anak Ustaz pergi Cameron Highland. Ya Allah. Cameron Highland. Tulang tu dah sejuk-sejuk gitu kau pergi Cameron Highland, kan beku nanti ke atas nanti kakak. Ya tak? Kita ni sebagai mak kesian. Betul tak? Nanti anak terbalik, alamak, kalau abang long ajak tu pergi aja. Kalau ang ajak tak nak pergi, yelah pergi jugalah. Kan? Nah, ngangguk tu betul lah tu. Tu kena faham betul-betul. Patutnya ibu kena tegas lah. Mak dah macam ni, kau nak ajar mak ibu lagi. Tak payahlah. Kita kalau rumah anak kan tak kerasan. Kat sini rumah, kat rumah apa ni, dia punya tandas cangkung. Tiba kat KL, tandanya duduk. Nah, macam mana gaya aku nak berak ni kata. Betul lah. Ya, baik, kena ingat betul-betul. Maka itu tadi harta, wasiat, muhafakat, dan akhirnya barulah cerita faraid. Baik, seterusnya ibu, kita masuk kepada hari ini.
kita dah bahaskan apakah yang dikategorikan dengan harta pusaka tu. Harta pusaka yang disebut, yang dikatakan harta pusaka tu, Bu, dia ada berapa? Dia ada 7. Ada 8, tak maaf. 7, ada 7. Pertama, apa yang dikatakan harta pusaka? Yang dikatakan harta pusaka yang kena faraid. Pertama, harta yang bersifat tetap. Maknanya harta tu memang milik si mati. Dia bukan harta pinjam. Kalau harta pinjam bukan. Harta si mati. Berkekalan hak si mati sampai mati. Itu sebab kenapa barangnya digadaikan dekat ar-rahnu kena tebus. Kerana itu harta si mati. Bila dia mati, dia kena tebus. Sebab dia jadi harta pusaka. Kerana dia masih lagi milik si mati kan. Ar-rahnu tak boleh suku-suku nak jual, betul tak? Ya. Jadi harta yang berkekalan sifatnya. Sifatnya tetap. Yang kedua, harta yang bersifat mudah alih. Apa dia? Duit. Duit dalam bank. Duit simpanan. Duit moratorium. Tak payah simpan banyak-banyak, Bu. Simpan 100,000, umur dah 70, 60, nak buat apa? Belanja je. Tak payah simpan-simpan. Ni nanti anak tunjuk, ni mak punya duit moratorium 800,000. Anak tengok juling 800,000, mak. Ya Allah, banyaknya, mak. Belanja je. Kau simpan-simpan buat apa? Esok meninggal, anak kau yang dapat. Betul tak? Oh, saya ajar pula tu kan. Habis tak balik aku nanti kakak. Sebab apa, Ibu? Saya minta maaf, Ibu. Sepanjang saya buat kuliah faraid ini, saya rasa boleh kira peratusan anak yang harta mak dia tu dibuat infak. Yang lain semua tak ada. Bergaduh ada. Bergaduh sangat. Ini saya kata, boleh dikatakan tiap-tiap minggu masuk WhatsApp. Ibu, hari kebangsaan 31 Ogos. 31 Ogos lebih kurang pukul 8 pagi, 8 lebih lah. Siap-siap saya, pagi saya tak balik. Sebab esok kan sekolah balik. Dia hari Rabu, Khamis sekolah. Jadi saya kata rumah tak balik lah. Abang tak balik lah. Saya duduk dekat ni. Jadi pagi tu dah siap-siap. Konon nak pergi sarapan. Dapat WhatsApp. Tengok Kita cerita sikit. Ni masalah pelik bin ajaib. Ustaz, ni mak lah yang risau. Ustaz, anak saya dah meninggal, Ustaz. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Anak dia anak laki-laki. Ibu tengok Ni, ini anak-anak kita ni. Masalah anak-anak kita ni. Kena cerita ni. Ustaz, anak saya dulu dia pernah kahwin. Ada isteri. Kahwin dengan isteri pertama ni, dia ada 3 orang anak. 3 perempuan. Lepas tu dah cerai. Dia dah cerai dengan isteri dia ni, Ustaz. Kemudian dia kahwin yang kedua. Dapat anak 2 orang. Laki-laki. Jadi sekarang ni, Ustaz. Okey, saya kata apa masalahnya? Masalahnya, Ustaz, anak saya dah meninggal. Okey. Bila anak meninggal tu selesailah. Bahagian dia dapat. Saya kira lah ibu. Mana isteri pertama dah tak dapat bahagian. Tetapi anak dia dapat bahagian. Isteri kedua dapat bahagian. Tapi Ustaz, isteri kedua dia tak dapat bahagian. Dia macam mana? Sebab isteri keduanya orang Filipin. Kahwinnya kat mana? Kahwinnya dekat tak daftarkan dekat Johor. Tidak didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam. Penyakit. Jadi sekarang ni isteri kedua lah yang dapat berhak. Betul tak? Isteri pertama. Sekarang ni ibu, bila dia bawa kes mahkamah, tak boleh selesai. Ikut perundangan, isteri kedua layak tak? Tak. Sebab dia tak mendaftarkan perkahwinan dia. Bila tak daftar, anak dia dapat tak? Tak. Betul tak? Anak pertama dapat tak? Dapat. Isteri pertama dapat tak? Dapat. Sedangkan dia dah bercerai. Nampak tak? Ikut syarak, isteri pertama dapat tak? Tak dapat. Isteri kedua layak tak? Layak. Macam mana nak buat tu? Susah.
Oh, pening saya Ustaz. Nak macam mana? Macam tu lah. Ada tak cara Ustaz? Caranya senang. Kena bincang dengan isteri pertama supaya lepaskan bahagian dia, nak bagi pada isteri kedua. Minta maaf Ustaz. Memang taklah Ustaz. Betul kan? Ibu dah dapat jawapan kata. Betul tak? Nak suruh isteri pertama tu, bekas isteri pertama tu, lepaskan bahagian dia, bagi pada isteri kedua. Memang taklah. Berapa dapat? Tak banyak Ustaz. Isteri pertama dapat 200,000. Memang tak dapat lah balik. Engkau buat santau je lah. Betul tak betul? Kan? Sekarang ni, siapa yang buat masalah? Anak. Yang nanggung masalah? Mak. Tapi Ustaz, isteri kedua dia Ustaz, saya tanya saya Ustaz, macam mana mak bagi saya? Ia pening kepala dia. Betul tak? Lah mak dia nanti anxiety disorder, mak dia meninggal dulu. Ini masalah, betul tak? Lagi hebatnya, masalah ni Ustaz, ibu tak nakal dengan anak ibu ke? Yang kahwin kat Filipin tu kenapa? Masalahnya Ustaz, dah meninggal baru saya tahu Ustaz. Dah meninggal baru tahu. Aduh. Pening kepala. Nampak tak? Ini, ada WhatsApp dia lagi. Subhanallah, ibu. Macam-macam. Habis Ustaz nak buat macam mana? Macam mana? Tak, macam mana? Cuba ibu bagi saya dulu. Macam mana nak buat? Ikut perundangan, isteri kedua tak layak. Anak dia pun tak layak. Betul tak? Tak layak. Sebab bila masuk mahkamah, tak ada rekod nama dia. Tak ada rekod. Tak ada rekod. CJ nikah tak ada apa. Semua tak ada. Betul tak? Tetapi ikut syarat, isteri kedua layak mendapat 1/8. Anak dia 2 orang laki-laki tu 2 bahagian setiap tu. Anak daripada isteri pertama tu setiap orang 1 bahagian. Mak bapak dia 1/6. Macam mana nak buat tu? Ni dia. Jadi ibu kena ingat betul-betul. Itu sebab harta yang bersifat mudah alih. Yang kedua, yang ketiga, harta yang masih berjalan. Kedai. Rumah kedai. Ni tadi pagi tadi kuliah, seorang ni dia kata Ustaz, suami isteri saya meninggal. Isteri saya dah tak ada mak bapak. Tapi dia ada adik-beradik. Adik-beradik perempuan dia ada 3 orang. Termasuk isteri saya 4 orang lah. Masalah Ustaz, saya ada anak tak? Saya tak ada anak. Dia ada kedai, dia ada mini market. Mini market tu atas nama isteri dia. Atas nama isteri dia. Saya kata, masa meninggal isteri, ada tak buat deklarasi harta? Kedai tu dia buat bersama. Itu sebab apa yang dikatakan harta sepencarian, apa-apa harta yang diperolehi, dimiliki dalam perkahwinan. Saya kata rumah kedai tu, kedai mini market tu buat macam bila? Masa kami kahwin, kami buat rumah kedai. Kami minta maaf, mini market. Kami buat sama. Tapi mini market tu nama isteri saya. Ada buat deklarasi harta tak? Tak ada. Ada buat tuntutan harta sepencarian tak? Tak ada. Bila tak ada buat, meninggal isteri, ni harta yang tengah berjalan ni, mini market tengah berjalan tak? Kan tengah berjalan ni. Besar mini market dia, nama mini market. Kan? Masalahnya adik-beradik si mati membuat tuntutan kepada mini market tersebut. Saya tanya dia, ada tak adik-beradik campur tangan dalam bisnes tersebut? Langsung tak ada Ustaz. Tapi disebabkan bila meninggal, dia nampak ada peluang kat situ, maka dia buat tuntutan. Berhak tak adik-beradik si mati? Berhak. Sebab si mati tak ada anak, tak ada mak bapak. Betul tak? Yes. Silapnya suami dia tidak buat deklarasi harta, tak buat tuntutan harta sepencarian. Nampak tak? Jadi rumah kedai tersebut terpaksalah diberikan kepada yang lain. Baik, azan. Azan. Jadi sampai situ insya-Allah, sebab malam ni ada mesyuarat. Jadi ibu, kita sampai kepada harta yang masih berjalan. Ada baki lagi 4 yang dikategorikan dengan harta pusaka. InsyaAllah kita akan sambung nanti.
Segala yang baik daripada Allah, yang lemah di saya sendiri. Tutup dengan surah Al-As dan Kafaratul Majlis. Wal-'asri وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana